Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung lagi mudzakarah kitab Matan Safinatin Najah dan kita telah sampai pada perbahasan syarat-syarat qasar. Disebut dalam matan sab'atun 7. Dalam syarah Nailur Raja ditambah lagi 4 jadinya 11 lah. Okey. Sebelum kita masuk, apa itu qasar? Qasar ialah kita mengerjakan salat yang 4 rakaat menjadi 2. Itu qasar. Okey. Kita baca syaratnya. Yang pertama, ayakuna safaruhu marhalatain. Syarat pertama untuk qasar sembahyang, hendaklah permusafiran, perjalanan seseorang itu cukup 2 marhalah. Apa 2 marhalah? 2 marhalah ialah perjalanan 2 hari pergi dengan membawa barang-barang yang berat di atas binatang. Tak, dalam masa yang sama juga ditambah tempoh-tempoh waktu-waktu seseorang yang musafir itu turun untuk makan, untuk minum, untuk salat, untuk rehat. Kalau kita campur semua sekali tu, berapa kilometer boleh pergi, berapa jauh boleh pergi, itu kita panggil apa tu? 2 marhalah lah tu. Jadi 2 hari perjalanan. 2 hari dalam kitab fiqh bermakna tak masuk malam. Mana malam mereka tidur lah, pagi saja bergerak berjalan. Dengan membawa barang-barang berat. Sebab kalau tak ada apa-apa barang di atas kuda, di atas unta, laju pergi, boleh pergi jauh. Tak, ni dikira ada benda-benda berat. Dan kita ambil juga tempoh mereka rehat, mereka turun minum, mereka turun makan, salat dan sebagainya. Berapa jauh boleh pergi. Tu. Berapa jauh boleh pergi itu kadar 2 hari itulah. Itu kadar kalau kita ikut pada sudut hari, hari. 2 hari perjalanan. Kalau kita ikut kadar jarak, kalau ikut kadar jarak ialah 48 mil Hashimiyah. 48 mil Hashimiyah. 1 mil bersamaan dengan 6,000 hasta. Ikut pendapat muktamad, 1 mil dalam 6,000 hasta. Jadi 48 darab 6,000 hasta. Berapa banyak keluar natijahnya. Imam Ibnu Abdul Bar mentasahihkan 3,500 hasta. 3,500 hasta. Dan pendapat ini di muafaqah oleh As-Samhudi, Al-Imam As-Samhudi. Itu bahasa zaman dulu lah. Bahasa sekarang ni mudah-mudahnya apa? 89 km. Lebih kurang lagu tu. Ada tambah sikit, ada kurang sikit. Begitulah. Okey. Jadi 2 marhalah kita sebutlah 89 km. Dia jadi khilaf juga sesama ulama semasa ni. Ada kata lebih sikit, ada kata kurang sikit. Dalam kulli hal kita sebut 89 km. 89 km ni bukan pergi balik. Sebab tu dalam kitab sebut zahaban. Dalam syarah pun sebut kaunu safari zahaban, pergi. Pergi tu 2 marhalah. Boleh. Ketika itu dianggap sebagai cukuplah syarat yang pertama tu untuk dia sembahyang qasar. Syarat yang kedua, wa an yakuna mubahan. Hendaklah perjalanan safar itu mubah. Apa yang dimaksudkan dengan mubah? Mubah kat sini maksud dia perkara yang bukan maksiat. Bila kita sebut mubah di sini maknanya perkara yang bukan maksiat, maka merangkumi banyak perkara. Merangkumi safar yang wajib. Contohnya nak pergi bayar hutang, berjalan dalam 300 km, naik kenderaan semata-mata nak bayar hutang, itu wajib. Tak? Ataupun nak pergi haji, wajib. Tu. Begitu juga bila kita sebut mubah, termasuk bawahnya al-mandub, perjalanan yang sunat. Kita pergi nak merapatkan silaturahim. Begitu juga masuk di bawahnya hukum al-mubah, seperti kita safar untuk bisnes, harus. Makruh kita musafir seorang diri, ataupun untuk bisnes kain kafan. Bisnes kain kafan ni disebut makruh dalam kitab. Sebab apa? Sebab niat orang yang bisnes kain kafan ni, dia ada perasaan nak orang mati tu. Orang kafir mati tak kafan, tak, dia nak orang Islam, dia nak jiran dia mati.
Orang ni mati, orang tu mati, barulah laku kain kafan dia jual tu. Kalau tak pakai cerah tak laku. Tak, jadi perasaan tu wujud. Sebab tu dia sebut makruh. Tapi saya nampak kalau kita kata lagu tu, maka Soidaliyah, orang yang jual ubat pun makruh. Sebab orang yang jual ubat ni boleh jadi ada perasaan dalam hati dia. Ada perasaan dalam hati dia nak orang lain sakit. Jadi jual ubat-ubat di Soidaliyah farmasi tu makruh. Allah alam lah. Boleh jadi kita kata berbeza-beza ikut niat lah. Berbeza-beza ikut niat. Allah alam lah. Kalau dia bisnes kain kafan dengan niat nak bantu memudahkan urusan fardu kifayah umat Islam, hukumnya sunat dituntut. Tak? Tu. Kalau dia jual ubat supaya orang Islam berada dalam keadaan sihat, mudah nak cari ubat kalau sakit, maka dituntut. Allahu a'lam. Okey. Jadi syarat yang kedua, hendaklah seseorang itu musafir, dan safar itu mesti harus jaiz, tidak dihalang oleh syarak, tidak dikatakan maksiat, tidak dihukum maksiat oleh syarak. Maka bila kita sebut lagu tu, ulama buat perincian ataupun buat pembahagian jenis-jenis safar. Kita ada asian bis safar, kita ada asian bis safar fis safar, kita ada asian fis safar. Tiga-tiga hukumnya berbeza. Yang pertama ialah asian bis safar. Asian bis safar. Asian bis safar ni maknanya seseorang itu memulakan safarnya kerana benda maksiat. Perkara yang menuntut dia musafir ialah perkara maksiat. Dia nak pergi berzina di Kelantan, dia nak pergi mencuri di Kelantan, dia nak pergi mengumpat di Kelantan. Jadi daripada jengka nak ke Kelantan tu tujuannya memang perkara maksiat. Itu kita panggil asian bis safar. Dia ni kalau bertaubat, dia ni tak boleh nak jamak qasar, tak boleh. Jamak tak boleh, qasar tak boleh. Sebab safarnya maksiat. Okey. Kalau dia bertaubat, macam mana cerita? Okey. Kalau dia bertaubat, contoh taubat di Gua Musang. Dia berjengka sampai Gua Musang bertaubat. Gua Musang tu nak ke Macang contohnya. Jarak daripada Gua Musang nak ke Macang tu cukup 2 marhalah. Maka dia boleh juga untuk jamak qasar. Tapi kalau daripada Gua Musang nak ke Macang tempat dia tuju tu, tak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak cukup 2 marhalah, maka dia tak boleh qasar, tak boleh jamak. Itu. Jadi bila sampai Gua Musang tu dia bertaubat. Asal nak pergi Macang, nak pergi mencuri, ni nak pergi Macang pergi jumpa tok guru ni tak. Taubat. Dia boleh jamak qasar dah. Kita sebut kalau jarak kamu daripada tempat taubat kepada tempat yang kamu nak pergi itu cukup 2 marhalah, boleh. Kalau tak, tidak boleh. Itu kita panggil asian bis safar. Yang kedua kita ada asian bis safar fis safar. Asian bis safar fis safar. Contohnya orang tu pergi musafir, tujuan asalnya nak buat benda baik. Nak buat benda baik. Dia nak pergi ziarah tok guru yang ada di Kelantan. Tak? Begitu. Okey, dia dah jengka. Bila sampai di Gua Musang, dia berubah niat. Tak, dia mikir, molek juga pergi mencuri dekat apa? Mencuri dekat Kelantan ni. Kat Macang ni. Ataupun berzina ke apa semua, dia niat daripada Gua Musang, dia tukar niat. Asalnya nak pergi buat benda baik, nak pergi ziarah ulama, nak pergi jumpa tok guru. Tapi bila sampai Gua Musang, berubah niatnya nak buat benda jahat pula. Boleh. Okey. Ketika itu kita sebut daripada jengka ke Gua Musang, kamu boleh jamak, kamu boleh qasar sebab niatnya baik. Tapi daripada Gua Musang ke Macang tu, tak, kamu tak boleh jamak, tak boleh qasar kecuali kamu bertaubat. Kalau kamu bertaubat, contoh daripada Gua Musang tu nak sampai ke Macang tu singgah kat mana? Tengah-tengah tu, tengah-tengah tu apa? Saya pun tak ingat juga dah. Gua Musang nak ke Macang, kita sebutlah tengah-tengah tu ada tanah merah ke? Tak kena pula. Contoh. Kita sebut pasir putih, contoh lah. Contoh saya pun tak ingat.
Jadi antara Gua Musang nak ke Macang tu tengah tu pasir putih. Tak. Daripada Gua Musang niat jahat sampai pasir putih dia bertaubat. Dia kata tak boleh aku nak pergi buat benda jahat ni. Jadi dia tukar balik niat dia. Niat awal dia iaitu nak pergi ziarah Tok Guru. Tak, ketika itu kita sebut daripada tempat kamu bertaubat iaitu pasir putih ke Macang tu. Tak kisahlah berapa kilometer. Sama ada cukup 2 marhalah ataupun tidak cukup 2 marhalah, kamu boleh jamak dan juga qasar. Kamu boleh jamak dan juga qasar. Berbeza dengan yang pertama, Asian bis safar. Tempat dia bertaubat dengan tempat dia nak tuju tu. Kalau cukup 2 marhalah boleh jamak qasar, kalau tak tidak boleh. Yang ketiga kita ada Asian fis safar. Asian fis safar. Asian fis safar ni biasa kita buat lah. Kita nak pergi ziarah orang baik. Tak, di Kelantan nak ziarah mak ayah. Nak pergi ziarah Tok Guru. Nak pergi ziarah kawan-kawan. Hari raya nak balik kampung Kelantan. Tak, okey. Tapi tengah-tengah jalan tu kadang tak minum arak. Tu. Dia buat maksiat dalam perjalanan tu. Tapi tujuan pergi bukan nak orang maksiat, tapi on the way tu tak dikuasai oleh nafsu dia berzina, dia minum arak. Dia Allah SWT Muhammad, dia usya perempuan, dia mengumpat. Tak. Tu. Ketika itu kita pergi Asian fi safar, dia boleh jamak qasar, mutlaqan boleh. Sama dia bertaubat ke tak bertaubat ke, memang boleh jamak qasar. Sebab memang tak ada orang yang suci daripada perkara ni. Biasanya lah. Selesai. Seterusnya wal ilmu bi jawazil qasri. Syarat seterusnya yang ketiga hendaklah orang yang nak sembahyang qasar itu tahu hukum qasar itu harus. Dia tahu hukum qasar ni dibenarkan dalam syarak. Ada dalil sekian. Dia tahu. Walaupun tak tahu dalil lah, yang penting dia tahu hukum tu boleh. Tak. Dia dengar, dia mengaji. Dia tahu hukum boleh, maka dia boleh buat. Tapi kalau orang tu nak pergi bersama-sama sahabat-sahabat dia sembahyang 2 rakaat, dia pun sembahyang 2 rakaat. Lepas habis sembahyang dia tanya, "Bab sembahyang 2? Bukan 4 ke Zuhur?" Tak. Kawan-kawan dia jawab, "Ni sembahyang qasar ni." Kita dibenarkan sembahyang qasar. Lepas buat baru dia belajar. Waktu tu kena ulang balik sembahyang. Sembahyang qasar tidak sah. Tapi kalau sebelum dia sembahyang, dia belajar dulu. Kawan dia kata kita nak sembahyang qasar ni, dia pun tanya apa sembahyang qasar. Kawan pun terang 2-3 patah. Dia faham lah, dia tahu itu ada dalam Islam, ada dalam syariat. Jadi dia buat. Waktu tu tidak ada masalah, sah salatnya, qasarnya sah. Seterusnya yang keempat, wa niyatul qasri 'inda al-ihram. Kita kena niat qasar ketika mana berihram, ketika mana takbiratul ihram. Boleh. Maknanya ketika mana kita nak sembahyang qasar itu Allahu Akbar, niat qasar itu mesti dihadirkan ketika mana takbiratul ihram. Sahaja aku sembahyang qasar, sahaja aku sembahyang 2 rakaat zuhur, sahaja aku sembahyang solat safar, ikutlah apa-apa lafaz yang memberi makna sembahyang itu sembahyang qasar. Okay. Jadi mesti niat ketika mana ihram. Berbeza jamak. Kita sebut jamak takdim, kita boleh niat untuk jamak dengan takhir, himpunkan dengan sembahyang asar. Tak, kita jamak takdim. Kita nak himpunkan dengan sembahyang asar, kita boleh niat untuk jamak tu daripada awal takbiratul ihram sampailah ketika pergi salam. Tak, kalau kita nak jamak takhir, tak, kita mesti niat sebelum berbaki waktu tu muat 1 rakaat ataupun 4 rakaat. Tak. Sebelum berbaki waktu tak muat 1 rakaat ataupun tidak muat 4 rakaat. Begitu. Jadi khilaf Imam Ibn Hajar, Imam Ramli. Tak, kat sini tidak. Kalau nak sembahyang qasar, kita kena niat ketika mana takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sahaja sembahyang fardu zuhur qasar, sahaja sembahyang fardu asar qasar. Kalau nak jamak dua tu boleh. Sahaja sembahyang jamak fardu zuhur, sahaja sembahyang qasar, fardu zuhur dan fardu asar. Itu jamaklah tu. Niat jamak dalam masa yang sama, ada niat qasar. Ala kulli hal, niat qasar mesti ketika mana takbiratul ihram dan secara yakin. Kalau lepas sembahyang habis, kalau dah agak takbir rakaat kedua tu barulah aku tak ada niat dak qasar. Waktu tu tak boleh.
Waktu tu kena buat 4. Dia buat 2. Mesti yakin kita niat qasar. Yang kelima, wa an takuna salatu ruba'iyatan. Hendaklah solat yang kita kerjakan itu 4 apa dia? 4 apa? 4 rakaat. 4 rakaat. Begitu. Jadi sembahyang yang boleh kita buat 2 ialah sembahyang yang 4 rakaat. Zuhur, asar, isyak lah. Subuh tak boleh buat 1 ataupun tak sembahyang tu. Apa qasar tak boleh. Sembahyang maghrib boleh buat 3 tak? Ada khilaf. Khilaf yang sangat dhaif. Pendapat yang lebih tepat tidak boleh. Ada pendapat yang sangat dhaif kata boleh. 3 tak boleh. Tak boleh buat 2. Wa dawam musafar ila tamamiha. Syarat ke-6, hendaklah sentiasa dalam keadaan safar. Sentiasa dalam perjalanan. Sentiasa kita ni dianggap sebagai musafir. Sehingga sempurnanya salat qasar yang kita kerjakan. Jadi kita kena yakin yang kita ni dalam permusafiran dan solat itu selesai dalam permusafiran. Daripada awal takbiratul ihram sampai habis. Contoh kerja sembahyang atas qitar, atas kereta api. Allahu akbar. Sembahyang qasar ni. Dah. Lepas tu rakaat kedua tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah, kita sampai di kawasan kita. Sampai di kawasan kita. Ketika itu tak boleh buat 2. Jangan bagi salam, bangun 2 rakaat lagi. Sebab apa? Belum selesai sembahyang kamu. Tidak selesai sembahyang kamu ketika mana kamu dianggap sebagai musafir. Malah sebahagian sembahyang kamu walaupun sebahagian besar dalam musafir, sebahagian lagi walaupun sebahagian kecil dalam keadaan kamu dah bermukim. Maka ketika itu tak boleh, kena bangun 2 rakaat lagi. Tak batal sembahyang tu. Jangan bagi salam terus. Kata batal jadi kena buat daripada awal 4 rakaat tak. Terus sahaja bangun 2 rakaat lagi. Jangan bagi salam sahajalah. Lepas tahiyat awal tu terus bangun untuk buat 2 rakaat lagi. Begitu juga kalau kita syak. Masuk rakaat kedua, aku ni sampai kedok kat jengka ni. Rasa macam sampai dah. Contohlah. Ataupun kita duduk jerantuk. Ada apa tu? Apa dia? Kereta api. Sampai kedok jerantuk ni. Rasa macam sampai dah. Kita tengah sembahyang. Kita tengah sembahyang asar. Qasran. Tak. Ketika itu kena bangun buat 4. Ataupun kita niat iqamah. Kita dalam hati niat untuk bermukim kawasan tu. Kena bangun buat 4 juga. Ataupun kita syak. Aku niat kedok tak tahu. Kita syak niat kedok. Tak. Niat qasar tu lah. Kita syak pada niat qasar. Kena buat 4 juga. Dalam kitab Nailul Rajak Cetakan Darul Minhaj disebut athima. Muka surat 2, 2, 3. Baris kedua. Athima. Itu salah. Yang betul atamma. Kita baca au syakka hal balaghathu aw nawal iqamata aw syakka fi niyyati atamma. Dalam Nailul Rajak ni banyak juga salah sebenarnya. Yang terakhir, yang terakhir ialah wa alla yaqtadiya bi mutimmin fi juz'in min salati. Kita tak boleh ikut orang yang sembahyang sempurna. Boleh. Kita baca sini. Alla yaqtadiya fi juz'in min salatihi bi mutimmin hala qudwatihi bihi wa in dhannahu musafiran aw tabayyana ba'da tabayyuni itmami la qabla kaunu muhdithan wa dhan najasatin walau kana iqtida'uhu bihi lahdatan. Tak begitu baca. Syarat yang ke berapa ni? Syarat yang terakhir ni. Yang ke-7 dah. Kita ulang syarat yang terakhir dalam matan wa alla yaqtadiya bi mutimmin fi juz'in min salatih. Kita tak boleh ikut orang yang sembahyang sempurna. Maknanya kita buat 2 rakaat, tak boleh kita ikut orang yang sembahyang 4 rakaat. Tak. Sekalipun kita zon dia musafir. Tengok gaya orang tu, ada keadaan buruk, mukanya sekabai sikit, berdebu dah zaman dulu lah. Sama sekali orang musafir kau comel daripada orang duduk rumah. Tapi zaman dulu dah ada tanda-tanda safar tu. Kita zon dia musafir, tapi kita yakin dia tu sembahyang mutim, tak boleh ikut juga.
Kita zon dia musafir tapi dia semayang sempurna, tak boleh ikut juga dia. Walaupun ketika dia bagi salam, tahiyat akhir kita pun masuk, tak boleh juga. Tak boleh ikut walaupun sikit, walaupun satu juzuk kecil daripada solat orang yang semayang sempurna, kita tak boleh follow belakang dia. Kita kena semayang belakang orang yang semayang qasar juga. Ataupun orang yang semayang sempurna tu ikut kita, boleh. Kita nak ikut orang yang semayang sempurna tak boleh, kalau kita niat qasar lah. Kalau kita niat qasar. Waqal mutim al-mashkuku fi safarihi. Begitu juga hukum yang sama. Tak boleh kita semayang menjadi makmum di belakang orang yang kita syak, orang ni musafir ke tidak. Kita tahu dia ni musafir ke tidak, jadi kita nak semayang belakang ni sebagai makmum, semayang qasar tak boleh. Sekalipun tak, dia tu memang musafir, dia semayang 2 rakaat. Contoh Zaid ni kita syak, kawan ni musafir ke tak. Tengok gaya tu tak musafir, tapi kita tak apa, semayang lah. Allahu Akbar, kita niat 2 rakaat. Tiba-tiba Zaid ni buat 2 rakaat juga, memang musafir rupanya. Tak sah. Tak sah. Sebab apa? Sebab sebelum kita ikut tu kita syak kawan ni musafir ke tidak, maka tak boleh. Okey. Yang terakhir kita sebut, kalau kita zan seseorang tu musafir, dan kita syak pada niat dia. Kita ada seorang pemuda nama dia Abu ni, tak, kita zan, sangka dia ni musafir, ada tanda-tanda dia tu musafir. Zan, kalau yakin lebih-lebih lagi lah. Kita zan dan yakin. Kita zan atau yakin, ataupun kita sebut kita yakin ataupun kita zan, begitu lebih syamil. Kita yakin ataupun kita zan Abu itu musafir. Cuma kita syak, kawan ni nampak musafir dah, gaya orang musafir dah lagu ni. Aku yakin ataupun aku zan, tapi dia niat ni boleh jadi semayang 4 ni, dia tak nampak qasar. Tak, boleh jadi dia 2-4, dia tak buat 2. Ketika itu kita boleh apa? Kita boleh niat semayang qasar. Kita boleh niat semayang qasar. Okey. Kebetulan memang dia buat 2 sungguh. Maka kita buat 2 lah, ikut belakang dia. Kalau dia buat 4, kita wajib bangun 4 juga. Waktu tu tak batal. Sebab apa? Sebab kita zan dia tu musafir. Kita syak dia tu niat ataupun tidak untuk qasar. Ketika itu kita boleh semayang belakang dia dan kita niat qasar. Lepas tu dalam keadaan kalau dia buat 2, kita buat 2. Kalau dia buat 4, kita pun bangun 4. Ataupun kita taklid niat, ikat niat kita, gantung niat kita. Kita zan dia tu musafir, ataupun kita yakin dia tu musafir, cuma kita tak pasti dia niat qasar ataupun tidak. Kita niat dalam hati, sahaja aku semayang zuhur, qasar kalau kawan ni qasar, sempurna kalau kawan ni sempurna. Tiba-tiba semayang qasar, kita boleh buat 2. Tak, ataupun semayang 4, kita kena bangun juga buat 4. Beza tak masalah yang kita sebut sekarang ni dengan yang atas? Yang atas ada beza. Yang atas kita zan dia musafir, yang bawah pun kita zan dia musafir. Tapi yang atas kita tak boleh semayang makmum kepada dia, tak boleh menjadi makmum kepada dia. Sebab apa? Sebab kita yakin dia itu semayang 4 rakaat. Sekalipun kita zan ataupun kita yakin dia itu musafir, tapi kita yakin juga dia itu semayang 4, maka tak boleh ikut belakang dia. Yang masalah yang terakhir ni kita beritahu, kita yakin dia itu musafir, kita zan dia itu musafir, tapi kita syak pada niat, kawan niat 2 ke niat 4, dia semayang tamam ke semayang qasar. Waktu tu kita boleh niat qasar. Tak, kalau dia buat qasar, kita buat qasar. Kalau dia buat tamam, kita buat tamam. Ataupun kita taklid niat, sahaja aku semayang zuhur 2 rakaat, fardu zuhur 2 rakaat kalau kawan ni buat 2. 4 kalau kawan ni buat 4. Kalau dia buat 2, kita buat 2. Kalau dia buat 4, kita buat 4. Selesai kat situ. Kita baca laju-laju sikit yang ada dalam Nailul Rajak yang ke berapa? 7, 8 lah. Matan 7. Jadi masuk dalam syarah 8. Qasdu mawdi'il ma'lum walau bil jihah. Kita kena qasad jihah yang maklum. Nak pergi ke Kelantan, pergi Kuala Lipis, walaupun tak tahu kat mana Kuala Lipis tu, bandar ke kat kampung Kuala Lipis ke, tak tahu, tapi nak pergi Kuala Lipis, lagi Machang. Kampung apa kamu nak pergi kat Machang? Tidak ada masalah. Yang penting kamu nak pergi Machang, ada jihah tertentu, maka boleh jamak.
Berbeza orang yang tak tahu nak gimana. Gimana tak tahu? Jalan 2 hari lagu tu. Tak tahu tujuan nak gimana. Waktu tu tak boleh nak jamak qasar, tak boleh nak jamak qasar. Sini jamak qasar tapi jamak pun tak boleh juga tu. Wa taharruz yang ke 9, kena jaga daripada perkara-perkara yang menafikan niat qasar. Tu. Seperti niat sempurna. Kita niat sembahyang 2. Dah masuk rakaat kedua, kita tukar niat nak sembahyang 4. Waktu tu kena buat 4, tak boleh buat 2 lah. Tak boleh nak patah balik niat, tak boleh. Ataupun kita syak pada niat qasar. Ya, aku ni sembahyang niat tadi 2 ke 4. Waktu tu kena buat 4. Dia kena yakin niat 2 tu. Sini dek sini, ya Allah. Kemudian yang ke-10, Wakaunus safar li gharadin sahih. Safar kita tu tujuannya betul. Tujuannya betul. Pakai baju kakak. Seperti buat haji, bisnes. Itu tujuan yang sahih, yang benar, yang betul. Berbeza kalau tanazzuh. Tanazzuh ni apa? Awak panggil apa? Tanazzuh ni kita pergi apa? Ambil angin. Pergi ambil angin. Pergi kamera, tak ambil angin. Ataupun ru'yatul bilad. Pergi Singapura, pergi ke Mesir, nak pergi tengok negara. Waktu tu tak boleh tu. Nak buat jamak qasar, tak boleh. Kecuali kalau ada niat baik. Kita pergi Mesir, semata-mata nak tengok. Ni keldai. Ni ada orang Arab Mesir muka lagu ni. Pergi semata-mata untuk tengok negara tu. Tak boleh. Tapi kalau niat pergi untuk ambil ibrah, rehatkan minda, serabut-serabut kepala, pergi Mesir tengok. Pergi kau serabut kepala. Tak, ada niat yang baik tu, yang nak bagi hilang rasa sedih, rasa marah, rasa geram tu, rasa-rasa yang ada dalam hati kita tu, kita pun pergi ziarah siapa-siapa, pergi melancong mana-mana tak waktu tu, boleh kita jamak qasar. Tapi semata-mata pergi nak tengok negara orang tanpa ada niat-niat lagu tu, tak boleh untuk kita jamak qasar. Begitu juga ambil angin tadi. Tak. Pergi ke Cameron untuk tujuan apa? Ambil angin semata-mata, tak boleh. Tapi pergi dengan niat ambil angin dan nak hilangkan benda-benda yang ada dalam hati ni. Puas kerja 2 bulan ni, tak frontliner contohnya, main ke COVID tak habis-habis, selesai insya-Allah. Mereka pergi Cameron. Aslan boleh jamak. Yang tinggal sembahyang sudah. Boleh jamak qasar. Wa mujawazatus sur fil baldah al-musawwarah wal umran fi ghairiha. Yang terakhir ialah nak jamak itu hendaklah keluar, nak qasar itu hendaklah keluar daripada kawasan. Ini sama dengan jamak ni. Keluar daripada kawasan. Kawasan tu lagu mana? Kawasan tu dulu-dululah ada negara yang dipagar. Di negara dia pagar keliling tu. Kalau dia keluar pagar tu dah boleh jamak dah, boleh qasar dah. Walaupun baru bergerak dalam 1 kilometer. Yang penting dia nak pergi sejauh 89 kilometer. Sekarang ni tak ada dah. Yang ada sur ni jarang jumpa. Kita berpisah ataupun melangkaui umran. Umran ni binaan. Ada binaan tempat-tempat kita tu. Tak, kita dah berpisah daripada binaan tu. Kita lalu padang, contohnya padang Ragut. Ni ada binaan. Tak, rumah-rumah apa semua, bangunan-bangunan kedai apa semua. Lepas tu kat tengah ni ada kebun. Ada kelapa sawit. Tak. Jadi kita daripada hujung bandar lalu dalam bandar, lepas tu sampai ke kelapa sawit tu. Boleh jamak dah. Boleh jamak dah. Sebab apa? Kita dah melepasi umran kawasan tempat kita tu. Kita dah melepasi bangunan-bangunan yang ada tempat kita tu. Okay. Ini lebih kepada uruf lah. Kalau kita tanya tu kita lebih kepada uruf. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.